إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Ikhwan wal akhawat ahli majelis ilmi yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini sebagai mengganti daripada Tuan Guru Syekh yang keadaan kesihatan tidak mengizinkan, dan semoga Tuan Guru diberi jagaan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ruang pada pagi ini, marilah sama-sama kita merenung akan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersangkut paut dengan kedudukan kita sehari-hari, dan kita yakin kata semua yang berlaku daripada sekecil-kecil sampai ke sebesar-besar benda itu adalah datangnya daripada pengetahuan dan kemahuan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita ialah nak ambil pengajaran, ambil ibrah, ambil botrian daripada apa yang berlaku. Kerana sesungguhnya manusia yang bijak dan cerdik itu ialah manusia yang boleh ambil pengajaran daripada orang lain. Manakala manusia yang tidak bijak dan tak cerdik itu ialah orang lain ambil pengajaran daripada dia. Itu dia beza teruk. Jadi apa yang berlaku daripada masyarakat-masyarakat di sekitar kita, sama ada dalam kampung, dalam wilayah, dalam kawasan, dalam negeri dan dalam dunia ini, semuanya itu adalah mempunyai satu hikmah dan beberapa hikmah yang kadang-kadang kita tak sapa untuk nak pergi seluk masuk, nak pergi nak pergi berenang masuk, nak pergi tahu rahsia-rahsia hikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang zahir dan apa yang kita boleh ambil pengajaran, itulah yang kita berasa kata perkara yang boleh mendatangkan manfaat dan faedah pada kita. Ibrah kepada orang yang mukmin. Ibrah kepada setiap orang mukmin. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa sunnatullah fil ard, yang telah pun menjadi satu sunnah Allah Subhanahu wa taala, sama ada sunnah yang telah berlaku pada zaman dahulu dan telah dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dan kejadian-kejadian yang berlaku pada masa sekarang ini, di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala yang tetap tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila.
sekali-kali tidak akan kita dapati bagi sunnah Allah itu pertukaran dan perubahan. Tak berubah sok mudah. Di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan, tidak memusnahkan sesebuah negara, sesebuah masyarakat, sesebuah kampung kecuali dengan dosa yang dilakukan oleh ahli kampung itu sendiri. Ini dia sebut dengan satu sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah ini tetap berlaku. Sudah berlaku, sedang berlaku dan akan tetap berlaku sampai hari kiamat. Maknanya kezaliman, maksiat, dosa yang dilakukan oleh seseorang dan yang dilakukan oleh ahli-ahli kampung, itulah yang merupakan punca utama bagi datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Fakullan akhadna bidzambih. Setiap umat kami menghancurkan umat itu bidzambihi dengan sebab dosa-dosa yang dia buat. Jadi marilah kita mendengar beberapa karakter ayat-ayat Al-Quran yang sempat saya duduk kumpul sikit dengan masa yang sesingkat ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ahli Saba di dalam surah Saba ayat yang ke-15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alayhim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Saba ini bahawa sesungguhnya terdapat di dalam kaum Saba ini, di dalam rumah-rumah, tempat-tempat kediaman mereka, petanda. Nah, sebagai petanda daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana di antara petanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam negeri ini adanya dua kebun. Ayyamini wa shimal. Kebun yang kebun-kebun buah-buahan yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kampung. Bandar, kalau bandar tu ada di sebelah kanan dia tu kebun, di sebelah kiri pun kebun. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Allah SWT perintah, makanlah kamu daripada rezeki-rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir kata betapa mewahnya ahli Sabak pada masa dulu. Siapakah seorang perempuan apabila dia tu dibawa apa dia? Karung. Nah, dia duduk junjung karung masuk dalam kebun itu, dia tidak payah lagi dia duduk kutip buah-buah kayu itu. Buah kayu itu sendiri jatuh dalam karung, siapakah penuh dan dia boleh bawa kelik ke rumah dia. Dengan sebab suburnya makanan-makanan dan buah-buah pada masa itu. Sebagai nak mengibaratkan kepada kita kata sebuah negara yang makmur, sebuah negara yang maju, sebuah negara yang adanya rezeki-rezeki yang melimpah ruah banyak, terutamanya rezeki-rezeki di pokok-pokok kayu, buah-buah kayu dan sebagainya. Siapakah? Sabak
diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata baldatun tayyibah. Negara yang tayyibah, makmur, yang baik dan mempunyai Allah Subhanahu wa taala juga mengampunkan kepada ahli-ahli kampung itu. Tetapi puncanya akibat daripada kemewahan tersebut fa'aradu, maka mereka berpaling tadah, kufur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab mereka itu berpaling tadah, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada mereka banjir. Banjir, sail, banjir. Dan kami gantikan dengan kedua kebun mereka itu dengan kebun lain. Ganti. Lagu mana hak pengganti itu, kebun-kebun hak baru saat ni kebun subur molek dengan pokok-pokok kayu dan tanaman, tapi dengan sebab mereka itu berpaling tadah daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan kata Allah menggantikan dengan kebun yang lain, dua kebun yang mempunyai zawatai ukulin khams, yang mempunyai makanan-makanan yang pahit. Buah-buah kayu hak sebelum pada ni manis, seronok dimakan, maka kebun yang baru ni Tuhan ganti dengan buah-buah kayu yang pahit. Dan pokok-pokok kayu yang tidak ada faedah. Wa aslin ni maknanya pokok-pokok kayu hak halus-halus tumbuh di pada pasir. Daun-daun halus, tak ada buah, tak ada gapo dak. Dah hadap duri daun kerah. Siapa kau menatai-menatai pun tak boleh nak makan. Dan sebahagian kecil daripada pokok-pokok gapo, pokok dara kok mau kita. Lagu tu ya, yang tidak ada faedah banyak. Dan sampai sekarang pun masih ada lagi tanda-tanda seperti ini di kawasan Yaman. Karena Sabak ni ialah bandar purba, bandar lama di negeri Yaman sekarang ni. Masih ada lagi kawasan-kawasan yang tidak ada tumbuhan-tumbuhan. Dan tumbuhan kalau ada pun tumbuhan jenis pahit ataupun pokok-pokok kayu hak halus-halus naik supaya dengan rupuk sikit-sikit gitu ya. Dan nak tanam makanan lain, pokok-pokok lain tak tumbuh. Ini di antara gambaran Allah Subhanahu wa taala. Mari duduk boyak kepada kita tentang satu negeri yang sebelum daripada ini negeri itu menjadi negeri yang makmur, maju, rezeki murah, pokok-pokok kayu yang segar dan mendatangkan buah-buah kayu yang banyak dan lazat. Tetapi dengan sebab mereka itu berpaling tadah, angkuh, takabur, sombong dan belawai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan panggil bala daripada tumbuh-tumbuhan tidak naik dan sebagainya. Ini yang pertama. Manakala yang kedua di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambih. Maka setiap ummah dan setiap masyarakat kami menghancurkan mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Bidzambihi, dengan sebab dosa. Bagaimana bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala menghancurkan masyarakat-masyarakat dan negara-negara yang sebelum daripada ini? Allah Subhanahu wa taala bawa cerita dalam ayat-ayat Quran dia kata faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebahagian mereka kami mengutuskan ke atas mereka angin yang kuat dan bersama dengan batu yang datangnya daripada langit. Hujan batu dan angin yang kuat. Allahul musta'an. Na'udzubillah min zalik. Mari, hasibani, angin yang kencang dan bersama dengan batu-batu. Wa minhum
man akhadathu sayhah, dan sebahagian mereka Allah Subhanahu wa taala hatta suara pekik, suara teriak yang sangat kuat yang boleh memutuskan mata hati mereka, dan boleh memutuskan telinga-telinga dan pendengaran. Suara kuat doa sampai ke putus telinga, putus pendengaran, dan putus habis hati-hati dan mati bergelimpangan. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan sebahagian ummah kami tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan sebahagian mereka kami tenggelamkan dalam air dengan air. Khasafna bihil ard ni maknanya diduduk jadi bumi runtuh, ataupun bumi itu ditelan dalam bumi selalu dah. Bumi itu jadi pecah dan ranak masuk sute kapung, sute bandar, ditelan oleh bumi. Sebahagiannya ditelan oleh air. Man aghraqna ni maknanya nam tuam, banjir. 3-4 jenis-jenis di dalam umat-umat yang dulu biasa berlaku dah. Nah, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut Tuhan hatta ni hasiba, batu-batu daripada langit bersama dengan angin yang kencang. Kaum Ad, kaum Samud. Kaum Samud Tuhan hatta dengan suara yang kuat, dan ada sebahagiannya ditenggelamkan dengan bumi. Puak Korun dan sahabat-sahabat dia. Dan sebahagiannya ditenggelamkan dengan air, seperti mana yang kita tahu Fir'aun sendiri dan tentera-tentera dia, dan kaum Nabi Nuh pada masa Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan dalam air. Kesemuanya ini Allah kata, wa ma kana Allahu liyazlimahum, sedikit pun Allah tidak menzalimi kepada mereka. Takut-takutnya hamba manusia, hamba dia tu mari duduk wican, mari duduk kritik kepada Allah, mari duduk maki kepada Allah Subhanahu wa taala, kata, oh Allah, Tuhan hak Islam ni zalim, orang Islam ni, พระเจ้าของอิสลามนี่อธรรม พระเจ้าของคนมุสลิมเนี่ยไม่มีความยุติธรรมนะ kita duduk peracur, kita duduk musnah negara-negara, umat-umat. Takut-takut orang kita duduk wican kepada Allah lagu tu, maka Allah mari menafikan benar-benar ni. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tetapi mereka sendirilah yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka. Manusia sendiri buat zalim. Manusia sendiri yang melakukan kezaliman kepada diri dia sendiri. Bukan zalim pada orang lain. Kalau zalim pada orang lain itu satu hal pula. Ni zalim kepada diri sendiri dengan tidak terima ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpaling tadah daripada ajaran Allah, takabur untuk nak menerima kebenaran dan sebagainya. Ini dikatakan zalim. Sebab itu apabila datangnya kezaliman, berlakunya kezaliman, sama ada zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, dan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah, kita duduk engkar, tak saya turut perintah-perintah Allah. Zalim kepada diri sendiri, nah, dengan kita melakukan maksiat dan dosa. Kita zalim kepada orang-orang lain, makhluk-makhluk lain, manusia-manusia lain, dengan kita tidak beri hak kepada dia, maka di situ akan timbulnya bencana dan akan timbulnya dia panggil bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Al-Qasas, nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan sedikit pun kami tidak akan memusnah dan menghancurkan kampung-kampung
kecuali ahli dia itu sendiri melakukan kezaliman. Dalam surah Qasas ni Tuhan royak siap dah. Kata punca berlakunya kemusnahan di dalam masyarakat, di dalam negeri, di dalam negara, di dalam dunia seluruhnya adalah dengan sebab illa wa ahluha zalimun. Jadi apabila berlakunya kezaliman hak saat ni 2-3 bentuk saat ni, maka berlakulah sunnah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah dia nak mentadbir. Pentadbiran Allah dia lagu ni, inna rabbaka labil mirsad. Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa mengintai-ngintai apa yang berlaku dalam dunia. Mirsad ni maknanya sot song truat sop. Dia duduk tengok supon dengan wong conpik, lebih pada wong conpik lagi duduk tengok teropong, tengok kejadian-kejadian dan tingkah laku hamba-hamba dia. Tuhan tak lepas. Nah, Tuhan tidak membiarkan apa saja tindakan manusia, sama ada di atas dunia dan apatah lagi dalam akhirat. Tindakan kecil yang kita sendiri berasa kata orang lain, kita boleh tutup habis segala rahsia. Walaupun kepada anak isteri kita, kita boleh katuk rahsia. Kepada rakyat-rakyat kita boleh rahsia. Kita boleh suk, dia panggil suk apa, suk hun, suk ngen, suk apa semua, macam-macam cara yang kita boleh buat. Tetapi kita kena ingat kata inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu sentiasa mengintai-ngintai dan mengawal tingkah laku kamu. Daripada kecil telitah hati kita, kita nak berjakah mana, kita nak telitah daripada hati, kita nak kecek, nak salah, nak tutup, nak buat gapo pun. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Sesungguhnya Tuhan, engkau mengetahui mata-mata yang khianat, mata-mata yang duduk curi tengok benda-benda yang haram. Tuhan tahu tu. Benda-benda hak sikit je kita duduk curi tengok, curi jelingan rahsia, jelingan yang orang Tuhan sendiri pun tak tahu, tapi kita tengok dia curi tengok, Tuhan tahu juga. Innaka ta'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dirahsiakan di dalam hati. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui benda-benda yang rahsia, benda-benda kecil, Tuhan tahu berapa ekor serumuk dalam dunia ni, dan Tuhan mendengar suara apa? Suara jalan serumuk di dalam batu yang hitam, di dalam gelap malam. Seekor semut duduk jalan dalam batu tu pun yang gelap gelita, Tuhan dengar suara semut jalan tu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi daripada sini maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap tidak melakukan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas, tetap akan membalas, dan dia panggil kata kalaulah tak balas di atas dunia ni, maka berlakunya sunnah lain, iaitu innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Di dalam sepotong hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi tangguh kepada orang yang melakukan zalim. Beri tangguh dulu. Tak ada mudah kira, tak ada kira selalu dak. Tapi orang panggil hidup pelepah tali dulu. Kalau main pelepah dulu, dulu, helak dulu. Dia nak main lagu mana, habis cerita dia. Innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Siapa ke mereka Allah Subhanahu wa taala mengambil dan tidak balas, maka Allah Subhanahu wa taala ambil dan dia tidak padu pada sesiapa pun. Tak ada kerencai pada siapa pun. Tidak berasa malu
dan tidak berasa bimbang, takut kepada sesiapa pun kalau dia tu bertindak dia balas kepada seorang-orang yang melakukan kezaliman. Ni di antara sunnah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi yang berlaku kepada setiap manusia. Nah, kepada setiap manusia. Oleh itu, ikhwan wal akhwat ahli majlis ilmi yang saya hormati sekalian, apa yang berlaku di atas dunia sekarang ni, nah, dan berlaku dalam masyarakat kita, kalau kita nak mula dengan masyarakat kita dulu pun, penting, kita jangan melakukan kezaliman. Jangan melakukan zalim, dan jangan kita berlawan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena dengar apa yang ditazkirah, dibuat peringat, diperingat kepada masyarakat kita. Kita kena dengar hal ni. Kerana kalaulah kita melakukan kezaliman, kalau kita duduk takabur dengan ajaran Allah, kalaulah datang ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi tidak terima lagi kebenaran Allah, maka di situ akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, wal a'yaz billah. Cuba kita tengok dan dengar di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون." Tatkala mereka lalai dan lupa terhadap apa yang mereka diperingatkan, terlupa. Ada orang mai peringat dah, ada orang mai royak dah, ada mai orang ngajar dah, tapi mereka lalai dan terlupa. Maka ketika itu, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami akan bukakan kepada mereka pintu semuanya, segala pintu. Hak ni kena ingat malak ni. Pintu ni, pintu gapo? Segala pintu Tuhan kata. Abwaba kulli syai'. Pintu gapo? Pintu mewah, pintu senang, pintu yang rezeki murah. Buka belaka. Siapa ke pintu baik dan pintu jahat pun Tuhan buka belaka. Enggak molek. Kebaikan ataupun kejahatan Tuhan buka pintu habis. Syarat lagu mana? Falamma nasu ma dzukkiru bih. Kita dengar syarat ini. Apabila ketika mereka lupa, nasu, terlupa apa? Ma dzukkiru bih, terlupa terhadap apa yang mereka diperingatkan. Nah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada mereka segala pintu. Kita cuba tengok nagi-nagi maju dengan mewahnya, dengan majunya, penemuan-penemuan ilmu masa moden sekarang ni maju belaka, nagi-nagi hak maju. Tapi di samping itu hak kok lain pun maju juga. Banyak berlakunya maksiat, banyak berlaku berzina, pecah belah dalam masyarakat, dalam kampung, dalam keluarga. Banyaknya penyakit-penyakit, banyaknya kes-kes rasuah, banyaknya berlaku pembunuhan-pembunuhan, banyaknya berlaku bunuh diri. Dok nombor satu belakangnya abwaba kulli syai', pintu segala sesuatu, sama ada yang baik ataupun yang jahat. Kerana apa? Kerana mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan pada mereka, terlupa dengan ajaran agama.
Apabila mereka terlupa kepada ajaran agama, Tuhan buka habis. Kalau ni, tiap-tiap orang ni, Masya Allah, satu kampung tu, maju. Tuhan buka habis setiap kampung. Rumah comel. Orang kerja banyak. Makan gaji besar-besar. Jawatan-jawatan tinggi. Kerja senang. Duit mudah. Tapi dalam waktu yang sama, maksiat bermahrajalela dalam kampung. Berlakunya maksiat-maksiat dan dosa-dosa banyak. Tuhan buka habis. Duit ni nak 100,000 boleh. Tuhan buka. Tuhan buka. Sama ada baik dan tak baik. Ni ingat molek dah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu. Sapakan mereka itu megah dan gembira dengan apa yang mereka boleh. Oh, sapakan mereka kata, oh, tak apa dah. Kita ni maju dah. Dan sekali-kali tidak akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Kita pagah habis kampung kita. Pagah habis kampung kita. Cawak kita pagah habis. Nah, dengan pagar-pagar, nah turun modal macam-macam. Kita auyu. Nah, dengan gapo saja, dengan angin ko, dengan airnya, dengan apa saja bencana, kita berasa kata kita auyu. Kita boleh panggil mengatasi segala masalah-masalah. Siapa ke mereka tu? Akhadnahum baghtah. Kami membinasakan mereka secara serta-merta. Sekaligus perintah dia. Fa idzahum mublisun, maka mereka sekali-kali tidak mempunyai harapan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka tu? Aning ayat ini saya nak dipenekankan kepada ayat yang mengatakan fatahna alaihim abwaba kulli syai. Pintu belaka, buka belaka. Dalam negeri maju ni duit banyak, tapi benda lain pun banyak juga. Di Jepun, nah, di negeri-negeri Eropah maju belaka dia tu. Tapi tempat lain pun maju juga. Negeri apa dia, sudut lain pun maju juga. Anak-anak haram tinggi. Banyak tak tahu berapa ratus ribu. Anak yang tidak ada pok, pembunuhan, pembuangan anak banyak juga. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala buka habis segala pintu. Subhanallah. Buka habis segala pintu. Pintu molek, pintu tak molek. Pintu rahmat dan pintu azab Allah Subhanahu wa taala atas dunia. Buka habis. Syaratnya ialah falamma nasu ma dzukiru bih. Tatkala mereka terlupa dengan apa yang mereka diperingatkan. Ini dalam surah Al-An'am. Dia tak serupa dengan ayat di dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-90 ni. Ayat yang ke-90 ni dalam surah Al-A'raf, hak saat ni dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-44. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Tapi di dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke-90 ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Dan sekiranya ahli-ahli kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Nascaya adalah lam takkid. Nascaya kami akan membukakan kepada mereka segala pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Fatahna juga, fataha juga, la fatahna alaihim juga. Nah, dalam suratul An'am fatahna alaihim tidak takkid. Tapi kalau dalam suratul A'raf 90 ni, sekiranya ahli kampung itu beriman dan bertakwa, nescaya kami membukakan kepada mereka keberkatan-keberkatan di dalam langit dan bumi. Tuhan buka pintu berkah.
Tuhan tak buka pintu-pintu lain. Masya Allah. Keberkatan daripada langit dan bumi. Apa makna berkat? Kita tahu. Berkat bermakna numu, berkat bermakna ziyadah, berkat makna apa dia berfaedah dan sebagainya. Nah, dengan buat sikit boleh banyak. Keberkatan daripada Allah, berkekalan sampai ke hari kiamat. Kita boleh tupai. Nah, harta-harta yang berkat ialah harta-harta yang kita boleh tupai dia supaya kita boleh membawa dia ke dalam membawa kita ke dalam syurga Allah SWT. Tu di antara harta yang berkat. Harta yang 10 kok tapi boleh buat sampai ke nilai di sisi Allah sampai ke 1000, sampai ke 1,000,000 kok. Duit 10 kok ya. Tapi nilai di sisi Allah supaya dengan 1,000,000 kok. Tu berkat harta tu. Tapi kalau duit 1,000,000 kok tidak ada nilai sikit abuk pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak berkah. Itu di antaranya. Kerana al-barakah bermakna az-ziyadah wan numu. Jadi kedua-dua pembukaan ini beza dah, tak serupa. Pada ayat suratul An'am, ayat yang ke-24, Tuhan buka segala sesuatu. Sama ada baik dan jahat. Asal ke syaratnya ialah ahli kampung itu terlupa dengan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam suratul A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata, sekiranya ahli kampung itu beriman dan bertakwa. Syarat dua ni. Nascaya kami akan membukakan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Berkat. Daripada langit, keberkatan daripada langit. Nah, mereka-mereka yang sentiasa berzikir dan berdoa kepada kita. Malaikat-malaikat sentiasa berzikir dan berdoa kepada kita. Dan isi bumi juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keberkatan daripada langit. Kalaulah manusia itu beriman dan bertakwa. Tapi kalaulah manusia itu terlupa dengan ajaran Allah, Tuhan akan buka segala sesuatu. Nak ayat kata, kemajuan sesebuah kampung dan orang panggil subur dan makmurnya sesebuah negara tu belum tentu lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kepada ahli kampung tu. Dia kena tengok isi kandungnya gapo ahli kampung tu duduk buat. Sebab tu kita duduk tengok, oh bakpon lagi orang kafe nu maju gitu lalu senang buat dia. Senang, tak ada kena duduk tengok duit sekali. Dia duduk beli barang apa semua, tak ada orang sakit demam apa semua learning di negeri-negeri setengah-setengah negeri, tak ada kena pergi di hospital dak dah. Duduk di rumah ya, berayak kecek dengan doktor, momok doktor duduk di rumah sakit, dan dia duduk berayak dengan melalui komputer, sakit test tengok, cuba denyut teh nafas ke apa semua, duduk rumah belaka. Duduk siapa saja, bomo doktor tu hantar apa dia ubat-ubat mari royak penyakit tu senang. Dengan makanannya, dengan kemewahan, segala kemewahan supaya ngaduk dalam syurga dah. Tapi di waktu yang sama maksiat berlaku. Nah, kes-kes. Nah, orang panggil pembunuhan berlaku banyak sekali. Negeri yang paling maju di atas dunia sekarang learning adalah negeri yang paling banyak sekali aciakam yang berlaku dalam masyarakat tu, pembunuhan. Kena bila dengan menek. Kena bila dengan menek. Semenek tak tahu lagu mana. Kih pencurian, kih merokok, kih pembunuhan. Bunuh tu bukan biasa, bunuh tu. Bukan bunuh sore-sore dua orang tak. Di sebuah sekolah selalu dah kadang-kadang. Anak-anak sekolah yang duduk belajar di tadika, sekolah-sekolah rendah, lagi bedih habis. Sutai sekolah, mati beratus-ratus misal. Berlaku sama tu lagu-lagu tu. Di negeri yang paling maju sekali di atas dunia. Jadi nak ayat kata, majunya di sudut kebendaan dan juga majunya di sudut dia tu boleh hidup berlawan dengan ajaran Allah SWT. Nah, hidup berlawan dengan ajaran Allah SWT. Dan ini adalah sebagai petanda. Sebagai petanda kata apa dia datangnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Boleh jadi kita duduk dengar berita kemarin baru. Dan pagi ni, tubik berita semula dah. Kata adanya pegawai tertinggi di kerajaan, Kementerian Pengangkutan Kerajaan Kamanakom, Pelat Kerajaan Kamanakom. Berita kemarin dan pagi ni juga tubik. Kata ada orang duduk sambung rumah dia dan boleh ambil duit sebanyak 200 juta kok. Ingat malam ada 200 juta, bukan kata 200 kok. Dia duduk ambil dalam rumah. Perampok, orang menyuri, dia masuk dalam rumah dia, temung duit 200 juta kok. Dan boleh higak dah hari ni. Boleh higak pagi tadi kak. Dengan berita tu baik mari. Dan perampok itu beri tahu kepada pihak polis. Dan dia kata sebenarnya ada beribu juta lagi dia tak boleh ambil. Boleh jadi tak erak nak akut sekali. 200 juta ni bukan senang dah. Nah kalau kena kau duit 100 tu tak tahu berapa guni dah. Tak erak dah nak bawa ambil 200 juta. Tapi perampok itu mari duduk ayat kata sebenarnya ada beribu juta lagi dalam rumah dia. Gapo ni? Apa petanda ni? Kita rakyat-rakyat di sebuah-sebuah rumah, sebuah-sebuah kampung tu nak cari 200 kok pun tak boleh. Nak beri ke anak belajar mengaji, nak sarang anak 50 kok pun kadang-kadang setengah-setengah rumah, kadang-kadang setengah-setengah waktu masa nak cari rumah 50 kok pun cari tak temu dah. Tapi ni 200 juta kok duit. Duduk dalam rumah. Tak ada kita taruh dalam banci. Tak ada kita taruh dalam bank. Tak taruh dalam rumah. Ni nak oyak kata kemewahan yang berlaku yang orang panggil kata tak tahu main mana. Tak tahu main mana duit. Walaupun dia mari duduk oyak kata belanja anak dia kata. เป็นค่าสินสอดลูกสาว siapa nak bayar belanja kita lalu itu dah tingginya mahanya 200 juta ni. Kalau belanja 100 ataupun 50 juta tu pun geger dah setengah lagi Thai ni. Biasanya tapi ni 200 juta ni tak ada siapa tahu dia belanja anak dia. Pas dega mana yang boleh beri duit 200 juta ni duit tunai. Duit bak tunai. Bukan dengan cek, bukan apa semua duk bilan ni 200 juta ni, duit tunai. Ni di antara punca-punca kezaliman yang berlaku dalam masyarakat. Mari mana hak tu jelas. Kata kita kena tahulah sebenarnya cerita ni mungkin cerita panjang. Kita boleh tiktam, kita boleh ikuti cerita ni nak suk mana. Nak suk mana cerita ni. Dan mungkin adanya tua lakon, orang-orang mari duduk tua lakon tu banyak lagi duduk belakang cerita ni insya-Allah. Jadi kita boleh tahu. Tapi itulah nak ayat kata rahsia segala apa yang berlaku dalam masyarakat kita di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah kesusahan rakyat-rakyat. Masih banyak lagi rakyat-rakyat yang tidak ada makanan, tidak ada benda-benda yang perlu dalam hidup. Tetapi waktu yang sama ada juga pemimpin-pemimpin yang boleh mengumpul duit sebanyak ini. 200 juta. Sebelum pada ni kita duduk dengar pemimpin-pemimpin hak jatuh dah tu ya. Pemimpin terutama dalam dunia Arab. Bermula daripada Tunisia, mari daripada Mesir, suk di Libya dan nak pergi suk di Syria dan sebagainya. Semua tu ribu juta dolar belaka tu duit ni. Rakyat duduk susah. Setengah-setengah kampung dalam negeri-negeri hak sakning tu. Tak ada sapakan api elektrik lagi, tak ada air lagi. Duduk supaya dengan masa setengah penceramah dia kata bukan 100 tahun. Supaya dengan masa 1000 tahun dulu lagi. Setengah-setengah kampung. Tidak ada gapo sekara pun. Air kemudahan gapo semua tak ada. Rabop satu papuk semua tak ada gapo lagi. Tapi rakyat pemimpin
bermahrajalela dengan ribuan juta dolar yang duduk ada dalam bank-bank dan sebagainya. Duit hak boleh cari, tapi harta-harta lain tu hak tu tak ada nak kira. Ini di antara punca yang berlakunya kezaliman. Dan apabila benar ni, siapa benar ni, dan kita yakin kata duit sebanyak ini, mari tak tahu main mana, tak tahu main cerita ke apa, tak tahu nak dalih main mana lah duit itu. Nah, tapi sumber main mana tu insya-Allah kita boleh ikuti berita. Tapi ini di antara kesal-kesal kezaliman yang berlaku di peringkat orang panggil ketua. Nah, pemimpin-pemimpin. Nah, yang orang panggil duduk guna duit-duit yang tidak kena risuah dan sebagainya, maka berlaku. Dan apabila datangnya rasuah secara bermahrajalela, maka di situ berlakunya kezaliman. Dan apabila berlaku kezaliman secara merata, secara umum, di situlah kita takut kata datangnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab di dalam suratul Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, dia kata wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami ingin menghancurkan sesebuah kampung, qaryah di sini kampung pun boleh, masyarakat pun tak apa, negeri pun tak apa, boleh, masyarakat secara umum. Allah SWT berkata, sekiranya kami ingin menghancurkan sesebuah negara, sesebuah masyarakat, amarna mutrafiha, kami perintah kepada pelampau-pelampau, orang hak pelampau, orang hak berdoa dalam masyarakat itu, kami suruh dia ni dulu supaya mereka ini berpegang dengan agama. Melalui suruh di sini, suruh melalui rasul lah, suruh melalui nabi, suruh melalui para pendakwah. Pendakwah mari duduk royak kepada mereka dulu. Hei pelampau-pelampau, jangan duduk berdoa. Jangan duduk berdoa dalam masalah nak tadbir negara, nak tadbir negeri ini. Jadi apabila ada orang mari royak risalah yang betul kepada mereka ini dan mereka melampau, mereka terlupa, mereka tidak orang panggil tidak ikut dengan apa yang diberitahu, fafasaku fiha, maka mereka ini berlakulah kefasikan di atas muka bumi. Fafasaku, buat benar-benar fasik di atas dunia. Puak-puak ni, puak doa ni, puak mutrafiha ni, puak-puak pelampau ni. Maka Allah kata fahaqqa 'alaihal qaul, maka benarlah perkataan kami, fadammarnaha tadmira, maka kami menghancurkan dengan sehancur-hancurnya kampung tu. Sekarang lah ni kita duduk tengok hak tu peringkat negara 200 juta. Kalaulah peringkat kampung sendiri pun nak buat pemilihan, masalah ni masa pemilihan, masya-Allah. Nah, setiap kampung tu berjuta dah lah nilai tu. Juta. Peringkat daripada segala pemilihan, daripada semua peringkat dan semua jurusan. Tak kira peringkat kampung, Tok Lebel, Oboco, Soso, Sawa, dan peringkat-peringkat agama sendiri. Kamakan sampai ke sekarang lah ni, kamakan masjid, kamakan majlis, kamakan agama di peringkat negeri pun banyak berita yang mengatakan bahawa adanya isu-isu risuah yang berlaku dalam pemilihan ini. Orang panggil kalau tak pakai duit lah ni coy. Orang tak pakai duit 500 kok, 1000 kok, orang duk wira lagi ke rumah ni. Jadi bodoh. Bodoh dah lah ni tak pakai duit 500 kok, 1000 kok. Sutih dah itu. Dan kalaulah dia tak melakukan kezaliman, dia akan dizalimi. Seperti mana masyarakat pada masa dulu. Masyarakat jahiliah pada masa dulu. Man la yazlim
yuzlam. Sesiapa yang tidak melakukan kezaliman, dia akan dizalimi. Siapa-siapa yang tak mengenak, dia akan dikhianati. Siapa-siapa yang tidak makan risuah, siapa-siapa yang tak makan risuah, tak korupsi, dia akan dimengenak. Akan diwak nyanyo kepada orang. Sutai kapung pakat hidup wak nyanyo ke dia kalau dia tak makan. Kena makan. Kena zalim juga. Apabila dia makan risuah, dia kena zalim. Zalim terhadap diri dia, zalim terhadap agama, zalim terhadap ajaran Allah SWT. Kalau dia tak buat lagu tu, dia akan dizalimi, dia akan ditindah, dia akan diboykot, dia akan ditegur oleh ustaz-ustaz kapung. Kata orang pelak dia tu tak makan duit 500 kuk, 1000 kuk dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini siapa kau peringkat tu dah kita. Jadi maka orang panggil inilah di antara punca-punca yang Allah Subhanahu Wa Taala mari duduk atur bumi ini dengan pentadbiran yang penuh dengan hikmah melalui sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui sunnah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada, kita tak boleh nak tukar dan tak boleh nak ubah lagi. Nah, tak boleh nak ubah lagi. Oleh yang demikian, yang penting kita tak nak ambil dalam kesempatan ni, kita kena mari cek diri kita sendiri, berhentilah zalim. Itu ya asalnya. Tak dah zalim, tak sama ada zalim diri sendiri, zalim kepada makhluk, dan zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang berlaku kezaliman di hari ini, tiap-tiap orang kita kena hapus kezaliman. Dan zalim yang paling besar berlaku ni zalim pada anak isteri, zalim juga. Kita duk berlaku adik kok lain, tapi anak isteri zalim, kita zalim anak isteri. Kita tak beri hak kepada dia, zalim. Kita sendiri zalimun li nafsihi. Kita zalim terhadap diri kita. Kita tak terima sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri kita mengaku kata kita umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak terima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran sunnah kita tidak sokong mana? Misalnya orang semaya pada, masya-Allah semaya pada. Ada juga nak usaha nak takwil kata bukan musalla tu. Dalam hadis, dalam kitab kata musalla. Memanglah masa Nabi keluar daripada masjid, pergi ke musalla. Tapi hak dia morning duduk semaya ni bukan musalla. Orang panggil mal'ab, pada bola. Bukan musalla. Cara nak takwil manusia supaya nak pergi jauh daripada sunnah Allah Subhanahu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bakpo pergi duduk menyempitkan rahmat Allah yang maha luas. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengiklankan kata bumi ini jadi sejid belaka dah. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjaminkan kepada Nabi, dan Nabi mengiklankan kata ju'ilat liyal arda masajida. Allah menjadikan kepada aku bumi ini, sutai dunia ni, satu masjid, sutai sejid. Ikut nak sembahyang mana. Kecuali beberapa tempat cuma, tempat buai siapa, di kawasan Jamal, hak tu tak sah. Karena tak layaknya kamu nak letak dahi kamu sujud pada Allah SWT. Tempat-tempat cuma. Di tempat-tempat lain, buatlah boleh sembahyang belaka. Data-data bawa mari pak kita mari duduk sepik. Panggil rahmat Allah yang maha luas. Ilmu Allah setepeket Tuhan Rasulullah dok banyak dah. Ikut nak pergi sembahyang mana pun. Atas bumi, di bukit, gunung, ganang, gapo semua pun ikut. Umat-umat Islam di Amerika sembahyang raya puasa baru ni di depan White House. Depan apa? Depan Thamniap Khao. Gambar tu baik, Masya Allah, megah dan gemilangnya persatuan Islam, umat Islam di Amerika.
ratus orang ya, dalam mungkin ribu orang gitu ya. Tapi nampaknya akan tamniab kau, Masya Allah, di bulan Ramadan kita tengok gambar. Umat Islam di Itali solat Idul Fitri baru ni depan gereja dalam bandar Itali itu sendiri. Depan gereja. Kalau pak kita nak lagu mana? Kalau kita pergi semaya depan depan lagu mana? Gagal you. Ni depan gereja. Umat Islam di Morocco sebanyak 500,000 orang, subhanallah. Katuk negeri, katuk bandar Moskow pada bulan puasa baru ni. 500,000 pakak berdoyon-doyon mari semaya raya di dalam bandar Moskow. Katuk bandar. Ni gambar-gambar seperti ni kita boleh tahu ke tak ni? Dalam gambar-gambar internet lah ni buat tubik habis. Dan kita boleh menyaksi dengan mata kepala kita sendiri. Katuk bandar. Negeri yang pada ketika dulu memerangi Islam sehabis-habisnya. Komunis ni betapa dia ni berlakukan kezaliman terhadap orang Islam. Dan koron baru ni itu sebanyak lebih kurang 30 juta umat Islam dibunuh oleh sistem komunis. Di Rusia saja. Bunuh. Di China 26 juta. Nah, seperti mana yang disebut oleh Abdullah Al-Azzam. 26 juta di China. Kena bunuh umat Islam. Di Rusia 30 juta. Abad baru ni. Tapi dia tak tahu orang bunuh berapa semua hacul pun. Dia tak suka kata di negeri yang duduk Prak, duduk orang panggil hapuh sebanyak-banyak ni, akhirnya pada bulan 1 Syawal baru ni, umat Islam di Rusia semuanya pakak duduk beripun sebanyak 500,000 orang. Semaya. Siapa-siapa tengok gambar ni tak diri bulan Ramadan, dia tu bukan orang Islam. Masya-Allah. Diri bulan Ramadan kita tengok. Bangganya dengan al-Islam. Nah, kata negeri yang pernah menjadi tempat neraka bagi umat Islam yang telah panggil dihancur, tapi satu ketika boleh 500,000 dalam bandar. Katuk habis bandar-bandar. Kereta ke apa semua. Atas jalan raya gitu dia mau semaya. Atas jalan raya 500,000 nak ambil mana? Pas kalau kita pergi duduk guna musalla, kita pergi duduk tengok takrif musalla tu gapo, iseng makan, iseng zame, mari duduk mari dengan nahu dengan suara. Masya Allah. Sampai bila umat Islam kita akan boleh maju? Sampai bila persoalan? Kita pergi duduk tunggu harfiyun. Nahnu harfiyun. Kita ni adalah orang yang orang panggil cukup duduk i'rab dalam melalui huruf-huruf harf. Kita tidak tahu orang panggil maqasidus syariah. Kita tidak tahu secara umumnya orang panggil tujuan-tujuan asli bagi syariat Islam ni untuk gapo terutamanya di dalam masalah nak menyatakan syiar Islam melalui salatul Aid. Nah, kita berdoalah kepada Allah SWT kata pada suatu hari dalam kawasan wilayah Taning ni insya-Allah kita boleh kumpul satu tempat. Nah, kita boleh doa untuk nak menyatakan kegemilangan al-Islam. Banyak dah dalam peringkat negeri, dijala sampai ke 4,000 lebih dah. Nah, mungkin tahun depan tu orang-orang jala mai duduk ayat saya kata dia mau nak tewas dah dengan orang Taning insya-Allah. Taning buat kali yang sebelah dah. Taning buat kali yang sebelah, tapi di jala baru buat kali pertama secara besar-besarnya baru ni saja. Tapi dia mau boleh kumpul sebanyak 4,000 orang lebih. Sikit lagi kita orang Taning kena gidungan di jalan. Karena mungkin mereka dengan boleh nak buat dengan bilangan yang banyak. Nah, itu nak ayat kata kita kembalilah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi